Seterusnya kita juga nak bercerita tentang hala tuju dasar teknologi nuklear. Ini juga rentetan dasar teknologi nuklear negara 2030 yang mana diluncurkan sebenarnya oleh pihak MOSTI dan juga untuk memastikan agar pada bermula tarikh 20 September 2023 yang lalu MOSTI senantiasa progresif dalam merealisasikan hasrat dasar teknologi nuklear negara. Bersama dengan saya pada ketika ini Dr. Faridah Muhammad Idris, Pengarah Kanan Pengurusan Agensi Nuklear Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Doktor? Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Tarikh 20 September adalah tarikh yang penting kerana dasar teknologi nuklear negara telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri. Betul. Jadi pun kalau kita lihat lebih 40 tahun penggunaan teknologi nuklear, kalau diikutkan di sini penggunaan nuklear ini dalam pelbagai aspek sosioekonomi, perindustrian, kesihatan makanan, pertanian, pengurusan air serta perlindungan alam sekitar. Jadi bagaimanakah kalau kita melihat dasar teknologi nuklear ini penting untuk negara kita? Ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada SPM kerana memberi peluang kepada kami, Agensi Nuklear Malaysia, satu agensi yang di bawah MOSTI, untuk mewawarkan apakah itu dasar teknologi nuklear negara. Ini dasar teknologi nuklear negara ini kita dah bangunkan. Dan kita ada 2 jilid. Ini pelan tindakan dan juga kita ada dasar-dasarnya lah. Okey. So dokumennya. Ini dokumennya. Ini boleh kita dapatkan dan download daripada website Agensi Nuklear Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada website di sana di bawah, tuan-tuan boleh, puan-puan boleh download. Ini adalah dasar untuk diguna pakai oleh semua masyarakat di Malaysia. Okey, apakah kepentingan dasar teknologi nuklear negara ini? Kita bangunkan dasar teknologi nuklear negara ini adalah untuk memberikan satu garis panduan bagaimana Malaysia dapat dibangunkan berasaskan teknologi nuklear. Okey. Kita tahu bahawa secara globalnya nuklear ini adalah satu teknologi yang penting. Ya. Bila kita bangunkan dasar ini, kita dah benchmark ataupun kita menanda araskan dengan negara-negara serantau termasuk Korea, Jepun dan juga negara Timur Jauh, dan ini adalah satu-satunya dasar yang seumpamanya. So ini adalah satu garis panduan dan dalam ini adalah terkandung strategi-strategi yang boleh diguna pakai untuk membangunkan negara, untuk kita ke arah negara maju berasaskan teknologi nuklear. Dan kita tahu bahawa teknologi nuklear ni dia adalah teknologi peringkat tinggi. So, sekiranya kita menguasai teknologi nuklear ini dan limpahannya kepada masyarakat, khususnya di industri kita akan maju. So, ini adalah satu dasar yang penting dan kita telah membangunkan dasar ini dengan konsultasi daripada pelbagai pemegang taruh, dan ini setelah beberapa bengkel dan workshop yang kita jalankan, dan ini adalah hasilnya. Okey. Matlamat utama dasar ini amat penting untuk kita cerakinkan atau kita terjemahkan, dan apakah antara pelaksanaan yang boleh direalisasikan khusus dalam menyumbang kepada pertumbuhan sektor sosioekonomi negara? Okey. Matlamat utama dasar teknologi nuklear negara 2030 yang kita sasarkan ni adalah 2030, jangka masa saya ingat kita ada 7 tahun lagi untuk membangunkan negara ke arah teknologi, negara ke arah negara yang berteknologi tinggi. So dalam mencapai matlamat ini, kita mempunyai 6 sektor, iaitu perubatan dan penjagaan kesihatan, makanan dan pertanian, pembuatan dan peranti, pengurusan alam sekitar, sumber asli, aplikasi industri dan juga keselamatan dan security. So yang ini adalah sektor-sektor yang cut across, kita kata merentas sektor, yang mana sekiranya kita bangunkan sektor-sektor ini dalam menggunakan inisiatif-inisiatif ataupun program-program yang kita
kita lakarkan atau kita gariskan dalam pelan tindakan ini, kita berharap bahawa menjelang 2030 negara akan mencapai ke arah teknologi tinggi berdasarkan teknologi nuklear. Okey. Di samping kita ingin mengembangkan penggunaan teknologi nuklear ataupun untuk memastikan ia menjadi suatu perkara yang diberikan tumpuan bukan sahaja di pihak kerajaan tetapi juga di pihak akar umbi, apa mungkin isu dan juga cabaran dalam pembangunan teknologi nuklear dan bagaimana pelaksanaan ini boleh menangani ataupun mungkin merapatkan ataupun menyelesaikan masalah isu dan cabaran tersebut? Okey. Isu teknologi nuklear ni dia banyak, dan kita tahu bahawa teknologi nuklear ni adalah satu teknologi yang tinggi, yang mana apabila kita nak melaksanakan teknologi nuklear ni, pelbagai pihak yang terlibat, antaranya adalah industri, alam sekitar, pertanian, dan juga untuk mereka ni membangun menggunakan teknologi nuklear, kita perlu menyediakan ekosistem yang kondusif, yang positif. Untuk itu ekosistem ni perlu ditambah baik, dan juga kita Agensi Nuklear Malaysia dalam membangunkan teknologi nuklear ni, kita berlandaskan ada 3 asas, iaitu tadbir urus yang baik, perundangan, peraturan, piawaian, dan juga untuk menjamin bahawa teknologi nuklear, pelan tindakan teknologi nuklear ni dapat dijalankan dengan baik. Kita harus menjalankan perhubungan penyebaran awam, penerimaan awam, aktiviti penerimaan awam, supaya masyarakat menerima teknologi nuklear ini untuk manfaat rakyat. Dan juga pada masa yang sama, teknologi nuklear ini adalah satu teknologi, kalau kita bangunkan, dia bukannya hanya setahun 2 tahun, tapi dia memerlukan masa untuk dia matang. Daripada 3 sehingga 10 tahun. So ini memerlukan persediaan di masa hadapan. So bila kita cakap persediaan di masa hadapan tu, perancangan kita hendaklah dijalankan dengan telitilah untuk menjaminkan bahawa semua dasar-dasar dalam DTNN ni, dasar teknologi nuklear negara ini, dapat dilaksanakan dengan baik. Doktor, apa penggunaan nuklear ataupun teknologi nuklear ini bersih dan selamat, Doktor? Teknologi nuklear kita dianggap satu teknologi yang sekiranya kita gunakan dengan baik, dengan betul, mengikut piawaian antarabangsa, dia tidak akan mencemarkan persekitaran. Sebab kita ada misalnya kita ada pengurusan sisa teknologi yang baik, yang memang di dunia ni memang telah diguna pakai, dan dianya ternyata dapat mengawal pencemaran. Dan teknologi nuklear ni sebenarnya kalau kita gunakan dengan baik, mengikut peraturan dan piawaian antarabangsa mengenai teknologi nuklear, dia tidak akan mencemarkan persekitaran. Selamat dan bersih. Selamat dan bersih, ya, betul. Doktor, dalam kita menuju ke arah dasar teknologi nuklear negara 2030, ekosistem teknologi nuklear ini dari segi pelaksanaan dasarnya, apa mungkin kita akan menyaksikan suatu perkembangan, pertambahan dan juga progres yang lebih baik untuk menjelang 2030 nanti? Okey. Dasar teknologi nuklear negara ini mensasarkan Malaysia sebagai peneraju teknologi nuklear serantau. Dengan menjadi peneraju, kita mensasarkan bahawa dengan implementasi semua pelan-pelan tindakan yang digariskan atau disasarkan dalam pelan tindakan ini,
negara akan mencapai pembangunan sosioekonomi yang mapan. Dan juga kita perlu menyediakan ekosistem yang kondusif atau positif kepada sektor-sektor yang terlibat seperti industri, perubatan, persekitaran, alam dan juga sektor-sektor agroteknologi supaya mereka ini dapat berkembang. So dalam sini kita ada 18 strategi dan juga kita ada 40 inisiatif yang mana saya ingat pelbagai pihak di Malaysia, daripada industri, daripada korporat, daripada sektor kementerian, pendidikan, dapat memanfaatkan strategi ini untuk pembangunan negara secara mapan. Di akhir sekali, mewakili pihak agensi dan juga MUSTI, mungkin besar harapan untuk melihat kejayaan dan juga keterangkuman yang akan diterjemahkan dalam dasar teknologi nuklear negara, Dr. Okey. Sebagai akhir, kita mengharapkan kerjasama daripada semua pihak untuk merealisasikan pelan tindakan di TNN 2030 ini, dan juga kita mengharapkan bahawa manfaat nuklear ini dapat diguna pakai untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Tak kira di peringkat mana, sama ada di peringkat teknikal atau di peringkat polisi ataupun di peringkat perancangan. Ianya yang kita bangunkan ni adalah untuk rakyat, manfaat nuklear untuk rakyat sebenarnya. Dan pelaksanaan dasar ini kita menjelang 2030 kita akan mensasarkan pembangunan sosioekonomi negara yang meningkat ke arah teknologi, negara yang berteknologi tinggi. InsyaAllah. Doakan yang terbaik. Lagi 7 tahun untuk kita betul. Melihat bagaimanakah kejayaan dasar teknologi nuklear negara. Terima kasih Agensi Nuklear Malaysia. Terima kasih juga kepada Dr. Faridah kerana bersama dengan kami. Hala 7 dasar teknologi nuklear negara boleh dimuat turun di laman sesawang Agensi Nuklear Malaysia. Okey, terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami.